salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna hadal hari wa batina wa tashuna bi dunia Jadi hari ni kita nak belajar tajuk khauf. Khauf. Cuba sebut khauf. Khauf ni adalah dalam bahasa Arab. Suara Maklimah slow. Saya tak dengar sini. Okey je? Kenapa saya tak dengar apa-apa? Tak okey je? Nek, buat suara tu. Okey je. Kalau yang lain okey, maksudnya mungkin dekat tempat awak lah tu. Okey, khauf tu, okey kita tengok apa pengertian khauf. Maklimah nak Faril baca? Baca dekat warna putih tu kan? Betul. Kau ialah perasaan takut kepada Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni Subhanahu wa Ta'ala yang mendorong seseorang untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi khauf ialah perasaan takut kepada Allah. Okey, ambil pensel, gariskan buku awak. Perasaan takut kepada Allah, gariskan. Perasaan takut kepada Allah. Perasaan takut kepada Allah, gariskan. Perasaan takut kepada Allah. Okey, okey dah garisan. Okey, khauf ialah perasaan takut kepada Allah yang mendorong seseorang untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan segala larangan Allah. Okey. Jadi khauf ni ialah satu sifat mahmudah. Kita sekarang ni masih dalam tajuk sifat mahmudah, iaitu sifat terpuji. Kita sebagai orang Islam, kita kena ada perasaan takut kepada Allah. Kita bukan takut kepada Allah macam kita takut hantu tu, bukan. Kalau takut hantu kita lagi nak sembunyi kan, kita lagi tak boleh nak buat apa-apa. Tapi kalau takut dengan Allah ni, kalau takut kepada Allah ni, takut yang betul ialah takut perasaan yang mendorong kita untuk lagi kita nak buat ketaatan, dan kita lagi rasa nak jauhkan diri daripada maksiat, jauhkan diri daripada perkara yang Allah larang. Okay, jadi itu sebenarnya perasaan takut, perasaan khauf. Okay, kita kat dunia ni kita sebenarnya tak boleh takut apa-apa, kita hanya takut kepada Allah sahaja. Itu yang betul. So bila kita takut kepada Allah, barulah kita. Sebab apa kalau kita takut kepada Allah ni? Sebab kenapa kita takut kepada Allah? Sebab Allah kan selalu perhati kita.
Kan? Allah boleh letak kita neraka atau syurga? Betul. Kan? Siapa yang mencatat amalan kita? Malaikat. Malaikat rakib dengan atid sentiasa ada bersama kita kat bahu kiri kanan ni. Dia selalu mencatat amalan kita. Jadi amalan kita ni lah yang akan dipersembahkan ke akhirat nanti. Sebab itulah kita takut. Takut dekat Allah. Nanti semua yang kita buat ni akan disoalkan dekat akhirat. Jadi itulah maksudnya takut. Bila kita takut, kita lagilah nak jaga solat. Bila kita takut, lagilah kita nak jaga hubungan kita dengan mak ayah. Lagi kita nak jaga hubungan kita dengan Allah. Sentiasa nak berbuat baik. Okay, Syahid. Syahid dengar ke Maya cakap? Tak dengar kan? Saya pakai earphone. Saya dengar. Okay. Jadi itu sahaja perasaan takut khauf. Tapi perasaan takut ni kan, awak janganlah takut sampai nak cakap Allah ni bukan takut yang nak sampai kata kita takut dengan Allah ni takut Allah bersifat kejam. Tidak Allah sangat bersifat kasih sayang. Okey, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Okey, jadi kita takut ni takut Allah bagi kita azab dekat akhirat nanti. Allah boleh letak macam-macam. Allah boleh letak kiamat macam-macam. Sebab nanti ke akhirat nanti Allah punya pengadilan tu, Allah punya penghakiman dekat akhirat nanti sangat adil. Jadi itu yang kita takut dekat akhirat nanti. Tapi tetap Allah ni penuh dengan sifat pemurah, penuh dengan sifat kasih sayang. Jadi kita kena terdoronglah untuk buat kebaikan. Okey, apa Allah cakap pasal khauf ni dalam Al-Quran? Ada dalam surah An-Nazi'at. Okey, Mu'alimah nak Mujahid baca. Saya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surah apa ya? An-Nazi'at. Maksud Alah, saya nak baca yang bahasa Arab tu. Saya nak baca yang bahasa Arab tu. Tak apa, bagi tadi awak dah bacakan Farid. Mujahid baca maksud dia. Teringat. Okey. Maksudnya ada pun orang yang takutkan keadaan semasa berdiri berdiri di mahkamah. Di mahkamah Tuhannya untuk dihitung amalnya serta menahan dirinya dari menurut hawa nafsu, maka sesungguhnya syurgalah tempat kediamannya. Okey. Jadi Allah cakap dalam Quran surah An-Nazi'at, ada pun orang yang takutkan keadaan semasa dia berdiri di mahkamah Tuhannya. Ni ke akhirat nanti kita menghadap Allah ni, menghadap Allah dekat mahkamah tu, tetapi mahkamah dekat akhirat. Kita boleh andaikan macam mahkamah dekat atas dunia ni lah. Okey, untuk dihitung amalan. Untuk hitung amalan kita dekat atas dunia ni. Serta dia menahan dirinya dari menurut hawa nafsu, maka sungguhnya syurgalah tempat kediamannya. Siapa yang dia bertahan diri dia ke atas dunia ni daripada untuk membuat kejahatan, dia tahan diri dia daripada membuat perkara yang Allah larang. Kalau dia sentiasa menahan diri dia daripada membuat perkara yang Allah larang, insya-Allah syurgalah tempat kediaman dekat akhirat nanti. Kat akhirat nanti syurgalah tempat yang kekal. Kan kat atas dunia ni kan hanya sementara. Semua orang akan meninggal, betul tak?
Semua akan mati. Mujahid mati, meninggal, Khalid meninggal, Irfan meninggal, Farid meninggal, semua meninggal. Ini sementara je. Kita punya hidup yang kekal abadi dekat akhirat nanti. Sama ada syurga ataupun neraka. Jadi kat atas dunia ni kita kena kawal nafsu kita. Nafsu kita macam-macam kat atas dunia ni. Nafsu nak tengok TV, nafsu nak makan, nafsu main, nafsu tidur. Macam-macam nafsu. Jadi kita kena tahan, kita kena kawal nafsu. Boleh tengok TV tapi ada limit dia, kena berpada-pada. Boleh main, boleh kita bermain tapi adalah masa dia, ada masa tertentu, jangan main lama-lama. Contoh lagi nafsu makan, makan tapi janganlah terlebih-lebih makan. Nanti perut kenyang jadi malas. Lepas tu tidur. Kita tidur memang sedap kan? Tapi kalau kita ikutkan nafsu tidur tu, sampai tinggal solat, sampai abaikan tanggungjawab kita yang lain, itu dah salah, dah memudaratkan. Awak dengar tak Mu'alimah cakap? Dengar? Mu'alimah tak ada line Ada. Tak, sebab semua tak nampak muka. Jadi Mu'alimah semua tak ada line. Saya buka kamera. Okey, bro. Buka kamera. Mu'alimah tengah lag kot. Okey. Okey, seterusnya. Okey, macam mana kita nak hadirkan perasaan takut dekat Allah ni? Ini pun kita kena hadirkan rasa takut tu. Okey, macam mana cara-cara dia? Yang pertama, Zara, baca nombor 1. Sentiasa mengingati mati. Okey, sentiasa mengingati mati. Bila kita sentiasa ingat mati, kita akan rasa takut. Takut untuk buat perkara yang tak elok, takut untuk buat perkara yang sia-sia. Kita akan rasa macam kita nak penuhkan hidup kita ni dengan perkara yang bermanfaat. Macam tolong orang ke, tolong ayah ke, kita baca buku ke. Maksud kita tak nak biarkan hidup kita ni berlalu dengan perkara yang sia-sia. Jadi sebab tu kita kena sentiasa ingat mati. Barulah ada rasa takut tu. Bila kita rasa takut, lepas tu terdoronglah untuk kita buat kebaikan. Okey. Nombor 2, Mu'alimah Ikhwan. Membaca Apa dia nak baca nombor 4? Okey. tentang neraka dan azabnya. Azabnya. Okey. Membaca kisah tentang neraka dan azabnya. Jadi kita kena tahu banyak buku ulama-ulama dah cerita gambaran ataupun kisah-kisah tentang neraka dan azab-azab dekat neraka tu. Sebab bila kita tak tahu, bila kita tak baca, jadi kita tak rasalah, kita tak rasa takut tu. Betapa peritnya, betapa seramnya azab api neraka tu. Jadi kita kena baca, kita kena ambil tahu. Awak boleh beli buku banyak cerita pasal azab neraka. Okey. Jadi kita baca tu supaya kita ambil pengajaran. Tak pernah apa dengar buku azab neraka? Ada buku dia. Ataupun boleh je kan sekarang ni zaman Google lah, zaman IT. Awak boleh Google. Okey. Ataupun YouTube, ada banyak dah sekarang ni. Betul. Okey. Yes. Tapi kan ingat tau, kita kalau kita tengok semua kita tentang azab-azab api neraka tu, tapi tetap dalam hati kita kena yakin, okey, yang Allah tu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey, neraka-neraka tu semua sebenarnya
adalah tempat orang kafir. Okey? Orang bukan Islam. Itu tempat kekal untuk orang kafir. Kita orang Islam ni, kita dimasukkan kat neraka tu sementara sahaja, tak kekal. Okey, nanti Nabi Muhammad akan selamatkan kita. Tapi cuma itulah, kalau orang Islam yang masuk neraka kena seksa dulu. Kena seksa, sakit, berapa lama, berapa ribu tahun kena seksa. Ikut berdasarkan apa amalan dia dekat dunia lah. Kalau banyak maksiat dia buat, banyaklah, lamalah dia punya azab dia. Lepas tu nanti akhirnya Nabi akan selamatkan kita. Sebab tu kita kena banyakkan selawat ya. Okey, nombor 3. Irfan. Saya. Ya. Saya. Ya Irfan. Ya. Benar. Sentiasa mendalami ilmu agama. Agama. Okey, sentiasa agama. mendalami ilmu agama. Itulah ilmu agama. Ya, contohnya macam sekarang ni awak belajar, ni semua adalah ilmu agama yang membuatkan awak ingat akhirat. Okey? Ingat Allah, ingat Nabi, ingat tujuan awak hidup kat dunia ni sebenarnya. Okey, nombor 4. Okey, Mujahid. Mengawal diri daripada melakukan perkara mungkar. Okey, mengawal diri. Yang macam tadi lah ayat Al-Quran tu cakap kita kena kawal diri, kawal nafsu kita daripada buat perkara mungkar. Apa dia perkara mungkar? Contoh-contoh perkara mungkar, Farin? Benda yang pelik. Benda yang pelik, contoh? Suka berak merata-rata? Ha? Suka berak rata-rata? Itu tak adalah perkara mungkar. Itu mungkin cuma akan menyusahkan orang lain. Beli ya? Minum air arak. Minum air arak. Minum arak. Lagi? Banyak ni. Banyak ni apa perkara mungkar. Tidak menutup aurat. Tadi curi duit. Mencuri duit. Hack. Hack orang. Itu tak boleh. Hack orang, lepas tu dia pergi ambil duit. Lepas tu Ambil orang duit. tu Kita ke perkara bagi mungkar. tahu jawapan? Contoh. Lagi apa lagi ya? saya tahu. Mencerobohkan rumah. Apa? Mencerobohkan rumah. Menceroboh rumah. Okey. Lagi apa lagi? Ni. Mengoyak buku. Apa tu? Mengoyak buku. Mengoyak buku. Kalau Saya. mengoyak buku Tengok benda orang. pelik. Apa? Tengok benda pelik. Apa dia? Tengok benda pelik. Tengok benda pelik. Tengok benda pelik. Tengok benda-benda pelik, tengok benda-benda maksiat. Itu tak boleh. Lagi apa lagi? Apa ni? Anak yang marah mak. Anak yang marah mak ayah. Banyak berlaku sekarang ni. Itu pun tak boleh. Perkara mungkar. Okey. Saya. Apa? Nak yang tinggi bersuara. Mencerobohkan surau. Menceroboh surau. Curi duit surau. Betul. Apa dia Karisa kata ni? Anak yang tinggikan suara. Anak yang tinggikan suara. Tak boleh tinggi suara kat mak ataupun marah mak. Mengambil duit surau. Mengambil duit surau. So Memukul banyak. ibu. Memukul ibu. Ya Allah, tak boleh memukul ibu. Macam sepak dekat orang yang tak ada duit. Sepak orang yang tak ada duit. Pun tak boleh. Awak kalau jumpa orang yang minta sedekah, kalau tak nak bagi pun janganlah main sepak-sepak. Tak elok.
Belagak. Berlagak. Ya betul. Tak boleh berlagak. Berlagak ataupun sombong. Tembak orang. Apa? Tembak orang. Tembak orang. Pun Ada tak bisa. boleh. Ambil nyawa, ambil darah, ambil nyawa orang. Oh, bapak lah. Suka tumbuk terus. Mencarut. Okey. Mencarut. Dan suka Pun tak boleh. mengacau orang solat. Okey, mengacau orang solat. Ya betul. Penipu. Menipu. Betul. Okey, seterusnya. Apa lagi? Banyaknya. Sifat mazmudah. Belum. Oh my god. Okey. Oh my god. Fadilat khauf. Okey, fadilat. Okey, fadilat khauf. Kebaikan. Okey, kebaikan bila kita ada perasaan takut dekat Allah. Oh, tapi dah nak habis masa. Memang rasanya nanti kita sambung minggu depan. Allah. Okey. Alah, tak tulis. Okey. Kerja sekolah Jadi untuk kerja sekolah, Buat okey. quiz. Dalam buku tulis, tadi kan awak dah bercakap, dah semua dah beritahu apa perkara yang kita tak boleh buat kan? Perkara yang tidak boleh buat. Okey, sekarang ni dalam buku tulis Mukadimah nak awak senaraikan perkara-perkara yang Allah suruh buat. Okey. Itu solat. Macam solat. Yes, betul. Solat, sedekah. Mukadimah nak awak senaraikan lima sahaja. Saya. Ha. Saya, Maimah. Tulis. Saya tahu semua. Saya semua. Okey, buat dalam buku tulis. Menolong orang. Solat selalu. Pergi sekolah. Selalu. Belajar Quran selalu. Ya. Lepas tu bagi bil surau. Betul. Menolong orang Palestin. Oh, Masya Allah, bagusnya. Betul. Mana? Semua jawapan tu tulis dalam Menolong kawan buku. membacakan. Ya, Fadil Mujahid. Mama. Sekolah ke jari ni? Kalau tak ingat Mama bagi tahu kat WhatsApp ke? Ya, betul. Memang tulis dalam WhatsApp. Tapi Muhammad nak tulis Jawi Tulis Jawi. Okey. Okey. Kalau salah pun tak apa ejaan tu. Tapi Muhammad nak awak cuba. Ingat 5 poin Macam mana nak tulis dia? Tulis macam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, betul. 1 jawapan dia apa? 2 jawapan dia Alah, apa? tapi dalam masyarakat dengan bahasa Jawi tak Dalam tahu. bahasa Jawi. Kamu buat je lah macam mana. Alah, dia tak tahu. Kalau tak tahu, Cuba je cuba lah. lah. Cuba je, cuba. Banyak aku cakap. Saya tulis buat translate cara senang. Okey, ataupun kalau awak tak ni, awak tulis bahasa Melayu. Tulis dua-dua, Jawi dan bahasa Melayu. Kalau awak tak yakin nak tulis Jawi, tulis bahasa Melayu. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kita baca doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Fatahu ya Alikal Qalbi Turub Al-Alim Allahumma Tunsini ya Rabbal Alamin Sallallahu ala Sayyidina Muhammad Alihi wa sahbihi wa sallam. Okey, ada gambar. Mengaji tak? Ada gambarnya. Okey, 1, 2. Kejap. Mulai. Dah Farid. 1, 2, 3. Belum. 1, 2, 3. Ya. Okey. Syukran jazilan. Syukran jazilan ya Okey, terima kasih semua. Kita jumpa mengaji nanti. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.